Jadi kenapa kita selalu tak cukup duit? Sebelum saya teruskan video, saya ingin membuat disclaimer bahawa tujuan video ni bukan nak judge siapa-siapa ataupun nak membandingkan mana-mana income level. Saya menghormati mereka yang tengah struggle, bekerja keras demi melangsungkan kehidupan bersama mereka yang tersayang dalam keadaan pandemik COVID-19 yang tak menentu ini. So, kenapa kita selalu tak cukup duit? Yang pertama adalah kita tak track ke mana duit kita pergi. Untuk track satu-satu ke mana duit kita pergi ni adalah suatu benda yang sukar untuk konsisten. Buat saya sendiri pun ambil masa untuk saya konsisten tracking satu-satu ke mana duit saya pergi. Pada mulanya saya menggunakan buku nota. So saya beli satu buku nota, saya letak dalam kereta. Lepas saya membeli, saya masuk dalam kereta, saya catat satu-satu. Kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang orang tengah tunggu kita nak parking kat belakang, kita terus gerak, lupa terus. So saya tak berjaya nak konsisten buat benda ni. Sekiranya anda telah berjaya konsisten buat benda ni, saya memang tabik lah. Memang padu. Lepas tu saya cuba pakai spending tracking app. Pun tak boleh nak konsisten juga apabila lepas kita buat pembelian kan. Kadang-kadang kita terus nak rush ataupun kadang-kadang apabila saya tunggu buka app tu, kadang-kadang app tu slow. Lepas tu WhatsApp masuk. Bila WhatsApp masuk, balas WhatsApp lu. Lepas tu lupa dah nak update spending tracking tu. Lepas tu akhirnya selepas try beberapa cara, akhirnya saya berjaya juga. Akhirnya saya berjaya. Saya membahagikan duit kepada tiga tempat. Yang pertama bank A, bank B dan juga Big Pay. Tak kisahlah bank yang sama ataupun bank yang berbeza. Kalau bank yang sama pakai account yang berbeza boleh juga. So, bank B adalah di mana duit kita masuk, income kita masuk. Lepas tu kita transfer sebahagian spending income gap dekat bank A. So, berapa banyak spending income gap kita? So, spending income gap ni adalah gap di antara spending dengan income kita. Let's say gaji kita 2,500, income kita 2,500. So, spending kita let's say 2,200. So, 300 tu adalah income gap kita. So, kita terus transfer 300 kepada account bank A terus. Lepas tu, transfer duit kepada Big Pay secara berperingkat. Saya pakai kad Big Pay ni kerana dia ada analitik tentang spending kita setiap bulan. Kemana duit kita pergi. Tapi kena tempat yang kita nak spend duit tu kena guna kad debit. Dia kad Big Pay ni dia adalah kad debit. Sekiranya anda belum ada lagi kad Big Pay, anda boleh mendapatkannya secara percuma. Link ada dekat bawah. Apabila anda deposit duit, anda akan mendapat percuma sebanyak RM10. So, link dekat bawah. So, apa yang saya buat adalah saya memaksimumkan penggunaan kad Big Pay. Sekiranya tempat tu boleh pakai kad, saya memang pakai kad Big Pay. So, saya tahu satu-satu ke mana duit tu pergi. So, dekat transaction tu juga kita boleh ambil gambar resit. So, sangat tersusun. Lepas tu, daripada bank B juga saya withdraw cash daripada situ. So, cash yang saya ada ni saya hanya guna untuk pergi pasar, kedai roncit dan sebagainya. So, mostly memang grocery sahaja untuk cash yang saya ada. So, dekat sini saya boleh tahu berapa saya spend tiap bulan sebab saya tengok dekat Big Pay. Lepas tu saya tengok dekat berapa cash yang saya withdraw. Daripada situ saya tahu berapa sebenarnya duit yang saya spend setiap bulan. So, sekiranya kita tak tahu lagi berapa kita spend setiap bulan, so kita tak payah lagi transfer dekat account A. Kita test dulu sebulan. Kita tengok hujung bulan berapa sebenarnya income gap. Let's say kalau income gap tu belum ada lagi. So, dekat mana kita boleh adjust? Sama ada dekat income kita nak tambah kita punya income dengan bekerja lebih masa, ataupun kita boleh adjust kita punya spending. Dekat mana kita terlebih spend. So, kita adjust, turunkan supaya ada gap di antara spending dengan income kita. Selepas kita tahu berapa kita spend, berapa income gap kita, lepas tu kita kena prepare bahawa target yang kita spending bulan-bulan tu dia berubah. Target tu bergerak. Sebagai contoh, apabila fasa hidup kita berubah, sebagai contoh kita berkahwin, boleh jadi juga apabila kita mendapat cahaya mata yang baru. Spending target boleh bergerak juga melalui kenaikan harga barang setiap bulan. Walaupun harga dia tak naik setiap bulan, tapi dia akan naik. Kita kena aware juga dekat kenaikan harga barang yang menyebabkan kita punya spending tu bergerak tau. So, lepas tu boleh jadi juga apabila income kita ni banyak sangat. Let's say bisnes kita tengah boom meletup, ataupun boleh jadi juga kita naik pangkat. Apabila income kita banyak sangat gap ni, kita tend untuk spend lebih. So, kita akan angkat kita punya standard dekat situ. So, boleh jadi sebelum ni kita pakai kereta biasa-biasa je kan. Lepas tu bila kita dah naik pangkat ataupun bisnes tengah boom meletup kan, kita tukar kepada kereta yang ada logo H sebagai contoh. Saya tak kata salah, cuma yang pentingnya kita memastikan ada gap di antara income dan juga spending kita. So, apakah tujuan gap di antara spending dan income ni? Supaya kita dapat membina emergency fund. Sekiranya kita belum ada lagi emergency fund, kita perlu buat emergency fund at least 3 bulan. So, sekiranya kita dibuang kerja ataupun bisnes kita tengah dalam keadaan trouble, so kita ada certain masa untuk figure out apa yang nak buat. Dengan income Seterusnya dengan income gap ni, kita boleh membayar hutang
yang tinggi kadar faedahnya. Sebagai contoh, kad kredit. Ini sekiranya ada, okey? Dan yang terakhir adalah tujuan income gap ni supaya kita dapat membina portfolio pelaburan. So, nyatakan pendapat anda di dalam ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Arif Syahidin. Assalamualaikum.